Okey, sebagaimana biasalah market outlook kita akan apa, berbincang lah ataupun kita share kita punya pergerakan indeks dengan mungkin ada counter-counter yang saya tengok berpotensi, dan juga kalau ada masa nanti mungkin ada kawan-kawan yang boleh apa syorkan mana-mana counter untuk dibincangkan lah kita sama-sama. Okey, untuk yang pertama ni mungkin kita boleh tengok indeks global macam minggu lepas mungkin banyak counter-counter buat pullback. So first kita tengok Dow Jones. Dow Jones ni macam semua tahu banyak counter-counter yang berkaitan dengan industrial product lah. So overall weekly saya suka tengok weekly. So kita nampak lagi jelas lah. Kalau daily tu mungkin masih ada noise, tapi sebab kita pun tak trade index, so kita hanya gunakan sebagai panduan lah. So untuk Dow Jones ni dia macam dah exhausted lah, macam ada divergent kat bawah ni, dekat awesome oscillator ni. So kita tak tahu sejauh mana dia mempengaruhi kita punya indeks industrial product lah. So Dow Jones, untuk Nasdaq macam semua mungkin ada yang baca kat grup ataupun grup mana-mana lah. Minggu sebelum tu dia ada buat pullback yang agak besar, tapi sebenarnya masih lagi uptrend macam ada stopping candle lah last week tu. So kita tak tahu kat mana nak pergi. Tapi pun mungkin dah ada, dia macam exhausted jugalah. Sebab dia naik. Tapi momentum tu menunjukkan dia dah agak lemah sikit. Okay. Ni untuk Nasdaq. Cikgu kalau katakan cikgu atau kawan-kawan nampak macam saya ada silap terus terus shout sebab saya pun ada juga mungkin terlepas pandang. Okey, ni untuk Nasdaq. Lepas tu kita tengok mungkin komoditi lah. Komoditi kalau tengok Brent oil, dia dah almost cecah kali kedua lah, atau kali kedua 52 weeks high. So kita tak tahu dia punya pergerakan macam mana, sebab dia dah dekat resistance ni, beberapa kali dia sentuh, nampak macam dia ada divergent juga sini. So mana-mana counter yang berkaitan dengan energi, ini kita boleh jadikan sandaran jugalah. Selain tapi kita kena guna indeks energi kita jugalah. Okay. US oil pun sama juga dia punya bentuk dia. So untuk sawit FCPO, dia dah memang rasa kalau macam kita tengok keseluruhan, dia dah all time high. So memang momentum sangat kuat untuk SPO. So untuk kata yang berkaitan dengan plantation mungkin kita boleh tengok jugalah, provided dia breakout lagi dan dia retest, mungkin kalau katakan dia rebound, mungkin dia akan mempengaruhi jugalah kita punya counter-counter plantation. Sebab kalau tengok momentum dia pun memang kuat lah. Masih lagi converge. Okay, itu untuk komoditi dan indeks global. So seterusnya kita pergi ke kita punya indeks tempatan lah. Okay. Yang pertama, kita punya FBN KLCI. Sebagaimana kita tahu, tengok dah berapa bulan almost setahun lah dia ranging. Lepas dia buat V-shape recovery pada pandemik itu. So kita nampak kat sini
secara keseluruhannya dia ada 3 minggu lepas dia buat satu candle bull, tapi 2 minggu selepas tu dia ranging lah maksudnya dalam mother candle ni. Jadi kita tak tahu kat mana ni. Cuma kalau kita perasan minggu lepas banyak indeks-indeks yang jatuh, maksudnya banyak sectoral index, tapi mungkin disokong oleh certain indeks yang mungkin nak cover balik, orang kata dia compensate balik pergerakan indeks tu supaya tak nampak jatuh. Tapi overall masih lagi ranging lah. So kalau katakan kita nak tengok bullish, mungkin kena break downtrend line ni, mungkin boleh pergilah. Sebab kalau kita tengok sini pun dah ada divergence dekat bottom ni, yang mana dia buat equal low dekat candle, dekat AO ni dia ada divergence. So hopefully kalau katakan dia pull back sikit, dia akan pecah lah downtrend line ni, Allah dalam 2-3 minggu lagi. Okey, seterusnya FBM ACE ni counter mungkin mid cap lah. Mid cap kalau kita tengok lepas pandemik tu dia rally sangat kuat. Momentum sangat kuat berbulan-bulan almost 6 bulan lah. Dia bull, lepas tu dia ranging kat ni, lepas tu dia turun. Kalau kita tengok dia memang akan jatuh pada Fibo ratio jugalah. So dia turun, dia pull back kat 50%. Lepas tu tak kuat, jatuh lagi. Lepas ni kita tahu sebab ni dah ada satu candle Morobozu, ataupun dia dah bukan Morobozu, dia candle engulfing lah. Dia makan candle sebelum tu. So kita tak tahu sama ada dia akan kekal dekat level ni ataupun dia jatuh lagi. Okay. Ni untuk yang mungkin mid cap is small cap. Mungkin saya rasa mungkin counter ni banyak penny lah. Tapi dia kalau tengok sini, lepas dia pecah channel ni, dia ranging lah. Dia ranging tapi masih lagi di atas support lah. So kalau tengok candle minggu lepas, seminggu tu dia pun ada engulfing, bearish. So expect minggu ni dia akan mungkin turun cari support lah. Ni untuk counter yang penny lah. Sebab kalau kita tengok minggu sebelum tu kan banyak counter penny naik tapi minggu lepas banyak exhausted. Dia banyak yang mungkin trap. Kalau tak kena trading plan, so kena ini kena timbang-timbangkan lah. Ini dia punya indeks. Okey, clear ke? Ada apa-apa nak tanya ke pasal yang dah saya ni? Saya bentangkan ni. Clear kot Clear. Okay, untuk next kita pergi sectoral index lah. Saya pergi cepat sebab so that kita boleh tengok beberapa counter lah, sebab banyak kalau lama sangat dekat indeks ni mungkin boring pula kan. Okay. So kalau tengok counter teknologi kita, lepas dia bull yang kuat, dia buat sikit pullback, lepas tu dia naik, tapi kalau tengok memang seperti dijangka lah sebab dia ada divergent kat sini. Macam mungkin ada yang dah share chart sebelum ni dekat group, kena careful lah counter teknologi. So memang betul lah. Kalau tengok minggu lepas dia makan berapa candle tu. Candle kecil-kecil ni habis dia makan. So ke mana dia nak pergi? Kalau tengok yang saya dah project kan ni, ini mungkin saya ingat mana? Dia mungkin akan cari inilah. Dia akan cari sekitar, sebab dia dah habis 268 ni. So dia mungkin akan cari lagi buat base baru. Yang mana dia mungkin dia confluence lah dengan support. Ni ada support sebelum ni.
So yang mana masih lagi pegang kaunter-kaunter teknologi tu mungkin boleh tengoklah potensi mana mungkin nak keluar dulu ke ataupun nak masih hold, ketik balik bawah ke. Okay. Tapi mungkin tak semua sebab dia kaunter yang saya nampak contribute to candle besar ni banyak company-company giant teknologi lah macam Greatech, Franken, lepas tu Inari yang mungkin dia contribute to volume value yang besar. Dia mungkin ada juga kaunter-kaunter yang masih naik, yang lagged kan, tapi leader dia memang dah turun. So kalaupun ada rebound, mungkin kena tengok time frame kecil lah. Jadi kalau macam daily pun basically dah masih lagi besar. So kena sedia lah Okay, untuk teknologi. Untuk healthcare, saya nampak masih lagi belum ada momentum yang ni lah. Momentum yang nak uptrend walaupun kita punya COVID punya case untuk variant Omicron ni mungkin semakin naik. Tapi tak nampak dia mempengaruhi kaunter-kaunter healthcare. Macam glove, dia masih lagi tak keluar lagi pada channel ni. Sebab last time dia stop dekat 50%, pecah lagi. So dia pecah. So tak tahulah mungkin sejauh mana dia akan turun. Sebab kalau tengok AO pun macam tak ada lagi reversal punya signal. So mungkin boleh kalau katakan dia ada spike pun mungkin boleh si money take money lah. Sebab kaunter-kaunter healthcare ni kadang-kadang bila kaunter-kaunter lain turun, kadang-kadang dia buat perangai, dia naik kan. Okay, next, industrial product. Dia macam benda ni mungkin relate dengan Dow Jones tadi dah. So kalau kita tengok secara overall weekly ni, lepas dia bull, lepas pandemic tu, dia nampak macam dia exhausted. Dan ini pun dibuktikan lah dengan AO yang mana momentum dia makin kurang. Walaupun kat sini dia ada naik. Dia kalau yang ini mungkin dia spike tinggi. Okay, yang ni nampak macam dia buat peak tapi AO tu menunjukkan sebaliknya. Jadi memang dia pull back lah. So pull back sejauh mana kita pun tak tahu. Cumanya kalau kita tengok last candle weekly ni macam dah ada rejection lah. So rejection yang mana kat sini kita kena hati-hati lah. So dia mungkin akan turun dan ranging. Kalau dia tak naik dia akan test lah. Test selagi mana dia indeks tu berada dalam mother candle ni, mungkin masih lagi lah ada potensi untuk dia rebound ke atas. Tapi nampak macam dia kena buat pullback yang agak serius juga sebab dia dah melemah untuk industrial product. So industrial product ni kalau macam minggu lepas ada kaunter-kaunter besi yang cuba membuat comeback lah. Cuma perasan mungkin volume dia tak berapa besar. Tapi dia slightly exhausted lah. Maksudnya dia main sehari dua, hari ketiga mungkin dah slow. So selalunya kaitan-kaitan industrial product ni kita boleh kaitkan dengan mungkin construction dengan property. Tapi kalau kita tengok indeks construction ni dah almost setahun lah dia ranging, dia turun naik. Tapi kalau katakan dia masih kat support sekarang ni, kalau katakan ada game mungkin dia akan main tapi within this range lah sebab construction pun saya rasa banyak juga yang masih lagi belum jalan. Tapi kena hati-hati sebab candle last ni dia dah makan dua candle ni bearish. So dia punya AO pun macam dia ia sekata lah dengan pergerakan candle ni. Tu untuk construction. Untuk property pun sama. Saya jangkakan dia akan rebound kat sini ada beberapa bulan lepas tapi dia pecah. Dia pecah tapi masih lagi di support lah. Kalau kat sini kita tengok ada resistance yang berjaya dipecahkan. Lepas tu dia melantun beberapa kali lah. So kita tak tahu dia sama ada dia akan turun melantun ataupun dia naik. Mungkin kita tengok sentimen minggu depan. Tapi saya nampak belum nak bull lah sebab dia dah pecah
channel ni. So untuk property. Untuk transportation pula saya nampak pun dah agak melemah sebab kat sini kita nampak ada wedge, falling wedge. Cuma dia tak turun jatuh tu kuat lah. Dia jatuh dan kalau tengok saya tarik candle Fibo ni, candle Fibo mungkin dia dah pullback setakat pullback wajib di sini. So dia rebound. So dia masuk balik. So sama ada dia akan retest balik yang support sini ataupun dia akan cari next support lah buat base baru di 1618 ni. Dia confluence dengan support yang sebelumnya. Hopefully tak jauh lah. Mana-mana yang masih lagi pegang counter transportation. So tengok-tengok. Tu untuk transportation. Untuk consumer. Untuk consumer pun saya nampak masih lagi agak lemah. Walaupun terasa macam dah boleh entah negeri. Tapi mungkin pelaku-pelaku masih lagi berhati-hati. Kalau tengok kat sini, dia dah pecah resisten waktu bulan Julai tu. Dia boost sekejap. Lepas tu dia lantun-lantun dekat RBS ni tapi dia pecah. Lepas tu sebulan yang lepas dia cuba comeback tapi tak berjaya pecah lah. So dia tu kat mid band. Mid band ni memang confluent dengan RBS yang bulan berapa ni. So kat sini dia jadi support lah. Ni support become resistant. Itu untuk consumer. Dan saya tak nampak ada pullback lagi lah sebab kalau tengok AO pun dia tak ada divergent. So mungkin akan teruskan penurunan lah. Okay. Next, utilities. Ini mungkin pada siapa yang masuk mungkin agak boring sikit lah sebab dia tak volatile. So ada beberapa counter yang mungkin kalau katakan dia naik pun dia tak banyak lah. So tak banyak yang kita boleh ambil peluang. So just kata sebagai panduan je lah. So, dia pun masih lagi menurun. Dia kalau tengok kita buat channel pun basically memang tak cantik lah. Memang channel turun. Okay, next untuk finance. Finance ni yang saya, pada pendapat saya, dia lah yang compensate kita punya FBN KLCI sebab for the last beberapa minggu ni nampak dia bull. So dia compensate macam counter-counter sektor yang lain turun. So FBN KLCI kita nampak macam tak turun, dia macam ranging. Tapi finance ni lah yang mungkin support. Ini pun tak banyak counter yang kita boleh trade. In fact, yang macam syariah, bank Islam pun dia tak ada bull pun. So anyway, just a panduan untuk finance. Untuk yang rate ni, ini mungkin just untuk panduan jugalah. Kalau tengok kan memang kurang menarik lah, cuma dia dekat support. Mungkin ada beberapa counter yang saya rasa ada, cuma mungkin kita jarang trade atau tak pernah trade langsung untuk yang trade lah, yang rate. Seterusnya energy. Macam kita tengok tadi, UK oil dia bullish almost dah touch kali kedua 52 weeks high. So dia adalah kesannya kepada kita punya indeks energy. Dan kalau kita tengok kat sini, dia macam dah ada momentum reversal, tapi cuma kita tak tahu berapa jauh lah. So tapi dia dah naik beberapa minggu ni, so kita akan expect mungkin dia akan pullback sekejap lah dekat mid band ni sebelum dia naik, sebab anyway dia masih lagi dalam downtrend channel lah. Dia berjaya pecahkan support, bukan resistance dekat sini. Cuma ada mother candle bear ni yang mungkin
dia makan satu persatu lah. Anyway, ni indeks energy. Untuk plantation, saya nampak dia masih lagi ranging, tapi kalau tengok sini dalam triangle lah. So FCPO punya trend mungkin akan mempengaruhi. Cuma dia ada satu candle bull yang beberapa bulan lepas ni, candle satu weekly memang dia naik tinggi, tapi dia gagal pecah ni lah trend line yang ni. So dia turun, tapi dia rebound dekat demand zone dekat candle ni, mother candle tu. So dia masih lagi ranging dalam ni lah, dalam box ni. So mungkin ada juga yang boleh tengok lah counter kaitan plantation. Cuma kalau katakan ambil sekarang, dia pun dah naik beberapa minggu. Kena tunggu trend yang jelas lah sebelum kita decide untuk pilih mana-mana counter. Itu untuk plantation. Next untuk telco. Telco ni pun nampak ada beberapa counter yang dalam, kalau kita baca berita tu banyak juga yang 5G tapi dia tak ada reaction yang jelas dekat kita punya index. In fact masih lagi dalam channel. Cuma dia masih lagi bermain-main lah, ranging. Saya rasa saya akan expect mungkin minggu depan kalau tak turun mungkin akan ranging dalam box ni lah. Belum ada reversal lagi kalau ikut weekly. Daily mungkin pun tak nampak lagi lah. Dia jatuh dekat mid band ni. So itu untuk sectorial index. Cepat sangat ke saya pergi? Ataupun semua dah apa? So far okay. So far okay Just a glance lah. Sebab kita pun tak trade index kan. Okay, anyway, untuk minggu depan potensi kita dah nampak ikut indeks lah. Cuma untuk pemilihan counter tu saya sendiri pun sebenarnya tak berapa study sangat counter-counter ni sebab indeks tak cantik. Tapi sebagai panduan untuk kita trade minggu depan, saya ada tengok counter-counter yang dalam channel Cikgu Nas lah. Ini yang saya ambil khusus untuk yang RSI 6080, yang mana mungkin sebab walaupun indeks kita tak cantik tapi ada juga counter-counter yang masih buat 52 high. Lepas tu ada yang dia rebound yang cantik. So ini antara counter-counter yang mungkin daripada berpuluh yang ada tu, ni yang saya rasa cantik pada pandangan saya lah, sebab saya tak buat fundamental analysis pun. Ini berdasarkan pandangan mata kasar lah. So yang pertama counter tech scam lah. Tech scam ni kalau ikutkan weekly dia kuat lah. Kalau dia spike tu kuat masih uptrend. Non syariah ni? Tech scam non syariah Allah, saya tak pasti. Non syariah. Non syariah tak apa, kita go syariah lah. Tech cycle. Tech saya cycle. try dulu. Tapi lah kita ada non-muslim juga kan, mungkin boleh je nak review. Okay, kalau katakan yang ini pada pandangan saya lah, sebab dia pun dah tak resistant, tapi kalau ikutkan candle weekly ni, sebab saya tengok daily kot, saya tarik Fibo ni, saya tak ingat. Dia kalau sini ada CB1, dia first candle yang break CB1 ni, ni projection dia lah. Maksudnya dia bila dia makan satu kita punya TP punya level. So first dia dah TP dekat 161, dia ranging sikit, dia pecah, dia touch juga ngam-ngam dekat 261 ni. So mungkin kalau katakan siapa yang boleh trade yang non-muslim mungkin boleh nak trade. Kalau tengoklah, kalau katakan boleh masuk depan dukan support yang terdekat ni lah, dekat mungkin sepertiga candle
yang mother ni. Kalau kata rebound mungkin berpotensi lah untuk cari next TP line ni untuk 423 untuk completekan cycle dia. Sebab kalau tengok momentum dia masih kuat lagi. Itu untuk tech scam. Okay. Next, Chinwell. Ni apa yang menarik pada pandangan saya sebab dia kalau kita tengok weekly punya chart, dia basically dah close untuk pecahkan downtrend line lah. So momentum pun masih ada lagi. Cumanya dia bila dia cecah sini mungkin dia akan pull back lah. Beberapa minggu dia dah buat bull. So dia pecahkan resistance ni. So mungkin dia akan test kat sini sebelum dia rebound lah. Sebab kat sini tengok quarter report pun somewhere bulan March. Mungkin dia rally untuk quarter report ke, saya Wallahualam. Ni sebab volume ada juga ni. Cuma volume yang candle spinning top ni pun agak besar. Cuma kita kena tengok lah. Mungkin kena monitor pullback lah kalau kata-kata siapa yang berhajat masuk counter ni. Sebab kalau tengok counter ni FA dia pun saya rasa not bad. Quarter report dia pun last quarter report pun cantik lah. Itu untuk Chinwell. Chinwell ni sektor apa? Dia buat wire product. Okay. So next B Auto lah. B Auto ni kalau tengok mungkin tak volatile. Tapi sebab dia punya fundamental pun saya rasa okey ni. So chart wise kalau tengok macam dia buat ascending triangle. In fact dia pun dah berjaya pecah jugalah ni. Cumanya ada rejection juga kat sini. Cuma momentum tu saya nampak dia kalau kita tengok masih okey lagi lah, masih okey, slightly turun lah. Tapi kalau siapa-siapa yang tengah usaha counter ni mungkin saya nampak biar dia breakout dulu lah. Breakout. Lepas tu dia test RBS ni. Mungkin kalau katakan ada momentum ke atas boleh dipertimbangkan lah. Oh, metal fabrication yang Chinwell. Okay. Thank you Jocelyn. Okay. Ni untuk B Auto B Auto kalau ikut sektor saya tak pasti sebab dia kalau kita tengok sektor dalam trading view ni kadang-kadang berbeza dengan sektor dalam kita punya platform broker kan. Cuma mungkin kena counter check lah sebab maklumat-maklumat yang ni cuma saya selalu kalau bila tengok study counter mungkin ada kawan-kawan yang mungkin tak perasan lah kat bawah ni sebenarnya banyak maklumat kita boleh tengok kalau tengok kat sini harga berapa kenaikan, so dia punya day range, so dia tweak punya range, so mudahlah kita nak tengok sebenarnya tanpa perlu buat fundamental analysis dekat website broker ataupun dekat Malaysia Stockbiz. In fact kat sini quarter report pun banyak dia ada. Quarter report, annual report kita boleh tengok dan apa dia buat, segmen dia. So ni untuk B Auto. Oh, bermas import export kereta Kia. Oh, Kia punya kan dengan Nazar lagi bermas. Okay. Bermas Auto. Okay, next Senkau. Senkau. Saya tengok kat sini dia nampak overall dia bull lah cuma ada kekhawatiran kat sini lah kalau katakan tiba-tiba dia buat
head and shoulder sebab tapi momentum ada, cuma kita boleh monitor lah. Kalau katakan dia naik sekali pun ini target-target yang mungkin kita boleh tengok lah. Boleh tengok 4 hours punya ni chart, dia break kat sini. Ni mungkin target kita lah sebab dia dah break ni, dia test ni antara target line lah. Sebab saya dah banyak guna Cikgu Nas punya teknik lah. Tapi personally saya back test yang dah berlaku lah. Surprisingly kebanyakannya jadi. So sebab tu saya tak tengok, saya tak draw pun MA line ke apa kan, tengok MCD ke, saya just monitor AO dengan structure lah, tapi kita kena beringat lah kalau kita nak masuk ke keluar ke, kita kena tengok validation lah. Okay. Nissan Cow HCK. Ini mungkin counter tak berapa, tak pernah dengar. Tapi saya berminat dengan chart dia lah. Walaupun nampak macam sikat, tapi counter ni saya sering kan. Tapi bila kita tengok monthly tu, dia kuat lah. Tak pernah dengar tapi tengok cantik kan chart dia. Dan kalau tengok AO ni pun kau dia ni, dia masa lagi bullish ni. Ni monthly. Monthly. Kalau weekly pun setiap kali spike dia height, dia momentum yang sama. So kalau project daripada weekly ni, lepas dia break dia break candle yang ni, ini antara target-target yang kita boleh tengok lah. Tapi anyway kena jaga validation lah kalau katakan kita nak masuk. Cuma kalau kita tengok kat sini volume yang kuat, so dia dah slow lah. So kita kena set trading plan lah kalau katakan kita minat dengan counter ni, HCK ni. Sebab dia saya rasa fundamental pun bagus. Dia buat apa saya tak pasti ni. Dia consider property. Property Yes. Okay. Tapi property macam tak apa okay indeks, tapi ada juga counter-counter yang cantik juga. I think it depends on their projects. Depends on project. Okay. Thank you Jo. Ni okay, ni untuk HCK. Untuk Ncom kalau tengok weekly memang dia dah kuat lah naik. Dan ikut projection yang Fibo yang saya dah buat kat sini, is basically dia masih lagi bull. Tapi memang dia dah target lah, maksudnya dah sampai target 261. So dia breakout. So mungkin akan ada next target lah 423 ni sebelum dia completekan cycle dia. Tapi memang agak cantik lah, cuma dia counter ni dia ringan. Dia ada anak juga. Okay. Daily dia ranging dia pecah ni, cuma daily nampak macam mungkin ada divergent lah. Anyway divergent ni bukanlah kita guna 100% sebab as a panduan, so that kita tahu kalau katakan kita masuk tu adakah di permulaan trend, pertengahan ataupun dia dah hampir ke hujung. So kalau dah hampir hujung pun sebenarnya kalau katakan dia naik, kita boleh je trade. Cuma kena berhati-hati lah trading plan kita. Kena tak boleh tamak kalau katakan dah naik tu, ada tu dah sampai resistant, kita kena let go lah. Kalau tidak payah lah sebab kita dah belajar banyak-banyak dengan cikgu-cikgu tu. Kalau kita tak guna ilmu tu pun tak ada tak ada makna lah. Okay, next dominant. Dominant ni saya tengok weekly chart dia buat ni pattern yang agak unusual lah. Dia asalnya dia macam sikat ni, lepas tu bila dia jatuh dia buat
pertengahan bulan 3 bulan 3 tahun lepas dia bull, so turun, so dia kembali ke resistance ni. So saya nampak kat sini zone yang mana agak bermain-main lah, sama ada nak turun atau bawah, turun ataupun naik. Cuma kalau katakan naik ni memang agak baloi juga sebenarnya ni. Anyway, dominant ni dominant pun okey. Okay, next Pentec. Pentec ni counter besi tak salah saya. Besi ke? Oh, besi dengan apa, fitting pipe. So sebelum anda tahu yang minggu lepas besi pun ada game juga. So tapi cuma dia dah dekat zone resistant lah. So kat sini selalunya akan ada rejection. Cuma kat sini kita tengok weekly pun dah ada divergent. Mungkin ada lagi ruang lah untuk pergi. Yang mana minat kalau katakan counter besi ada game. Cuma saya rasa counter ni agak berat juga Pentec ni. Tak pasti berapa juta share. Kat sini float 400 juta float saja. Kalau total mungkin almost 1 bilion ke. Saya pun tak pasti Pentec ni. Okay, next Tropicana. Tropicana counter real estate. Dia slow and steady lah, nak kata. Masih lagi dalam momentum selari, maksudnya kenaikan tu selari lah. Cuma dia tengah ranging sideways untuk beberapa bulan ya. Tropicana mungkin tengah tunggu sentimen yang baik lah untuk dia react tu Tropicana. Untuk cari main minyak dia ranging, tapi dia dah almost to resistant dekat box ni. So kita tengoklah minggu depan macam mana. Sebab dia cari main ni antara company yang mungkin good FA lah kalau oil and gas. Kalau tengok quarter report dia sentiasa ada untung walaupun oil and gas tengah struggle. Anyway, ini pun ada volume jugalah. Saya ingat kalau katakan bagi dia breakout dululah. Kalau katakan siapa-siapa yang ni bagi takut trap dekat ni, bagi dia buat higher low dulu. High low untuk daily lah. Okay, Kuskapi ini pun saya terlepas juga waktu bull ni. Anyway, Kuskapi dia dah ada di resistant lah. Kalau kita tengok bigger time frame, dia ada resistant kat sini lah. Yang mana dia berjaya pecah pada 2018 ni, dia turun, ranging. Lepas tu dia dah pada zone tu. Cuma kalau kita tengok volume last 2 minggu ni agak tinggi. Cuma ada rejection lah, banyak toncit-toncit ni. So kena careful lah. Anyway, selagi mana sebab candle bull ni dia dipecahkan oleh candle bear sehari dengan volume yang kata equivalent. So sama ada dia ni, cuma sebab kalau bila saya tarik Fibo, dia slowly dia makan TP lah. Kat sini dia pergi kat 1618, dia turun, pull back, dia pergi lagi, dan dia break. Dia basically dah cecah lah 423 ni, complete satu cycle. So sekarang dalam fasa pull back, sejauh mana nak pergi ataupun bila dia rebound dia nak naik atau nak turun tu, kita kena tengok lah, sebab dia momentum ni masih ada lagi. Nampak? Ni untuk Kuskapi. Walaupun FA dia huru-hara sikit tengok
annual tak pernah untung. Quarter last quarter pun dia rugi, cuma dia tak seteruk 4 kuartal yang sebelumnya lah. Kuskapi company dia buat apa hospitality and automotive industries. Okay, Kuskapi Right. Next LTKM ni pun tak pernah dengar, tapi dia macam sikat ni saya rasa abaikan lah sebab dia tak apa cantik ni. Saya tak tahu kenapa saya masukkan LTKM ni. FLBHD, yang ini kita tak pernah dengar, tapi dalam beberapa minggu tu agak banyak dia naik considering dia lumber Yes. nampak kalau katakan kita hold katalah 3 bulan ni pun diam tak diam dah apa tak 40%. Sebab dia dah cantik, sebab dia break downtrend line. Lepas tu dia ada divergent kat sini lah, maksudnya dia buat 2 bottom tapi AO dia ada divergent. So dia dah break. Anyway, bagi dia pull back lah, kalau nak masuk pun tengok lower time frame lah. Anyway, support jagalah kalau katakan ni. FLBHD lumber lumber, okay, plywood. So itulah manufacturing and sale of plywood. So quarterly pun okay. Cuma annual pun for the last 2 years tu macam kurang sikit lah. Anyway, mungkin dia recovering. That's why dia translate into dia punya reaction dekat chart lah. Sebab tak pernah dengar counter ni compound kat mana-mana group tapi slowly dia naik. Okay. Then RCE Cap. RCE Cap ni dia buat dia segmen miscellaneous, dia buat apa? Payroll rasanya macam IT ke apa. So dia kuat lah. Saya tengok kat sini momentum dia sangat kuat. Kalau tengok AO tu dia dekat channel yang cantik lah. Dalam channel start daripada pandemik mula tu dia tak pernah turun. Dia rally base. Dia sekarang ranging lah kat base ni, buat base. So ke mana nak pergi, kalau tengok dia punya AO ni tak nampak dia melemah. So sama ada dia nak break channel ataupun dia main-main channel sebelum dia naik lagi. Anyway, ni pun company yang FA bagus juga. Kalau tengok for the last 5 years ni profit dia naik lah. Revenue naik, profit naik. Quarter pun maintain. RCE Cap. I think this one is under finance line. Finance line lah. Tapi Yes. saya tengok semua dia syariah lah. I tak tahu. Tadi I tengok ada glance dekat M+, dia syariah. This one under finance line. Yeah. I Okay. share here. It's something like BDP also, finance line. Okay. But this one syariah kan? Apa Jo? Yeah. Oh ya, ada bulan syariah. Okay, boleh tengok Anyway, dia cantik lah. Maksudnya bila dia pull back ni, dia tak pecahkan mother candle yang hijau ni. Dia rebound, tapi dia kat resistance, dia turun balik. Mungkin main-main kat situ lah. So mungkin boleh cari entry berdasarkan support terdekat kat sini lah. Okay. Untuk RCE Cap. Okay, Nescon counter baru IPO bulan 7 tahun lepas. Dia bull, dia pullback yang cantik lah. Saya tengok kat sini berapa persen dia turun. Dia turun sampai like hang on.
Dia turun sampai dekat 382 Dia pullback yang cantik. Sihat lah. Lepas tu dia rebound, tapi masih dia dekat resistance biasalah. Dia akan ada rejection sikit, tapi daily wise daily tak nampak lah kalau katakan dia ada ni. Cuma bila tengok 4 hours punya chart, saya plot dekat dia punya Fibo, dia breakout, dia test 161, dia pecah tu 261, dia test, so dia ranging. So mungkin dia confluence lah kalau katakan dia cecah 423 ni lah, confluence dengan ni lah, dengan dekat resistance yang ni untuk completekan cycle dia. So masih ada lagi ruang, cuma untuk pertimbangan tu bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan punya trading plan lah. Tapi dia dah naik banyak ni. Kalau daripada base yang dia buat tu, dah berapa persen dah naik? Dekat 25%. Nextcon. Tapi company ni quarter pun positif. Nextcon buat apa Engineering Infrastructure Project. Nextcon. Okay. Tu Nextcon. Then Evergreen. Evergreen ni saya nampak pada pandangan saya menarik disebabkan kalau tengok weekly dia basically dia dah break down trend line cuma dia ranging, dia tak kuat lah bila dia punya momentum naik tu. Tapi kalau kita mark Fibo waktu dia break CB1 sini, dia inilah antara level-level yang dia berpotensi untuk pergi. Dia dah pergi GP wajib ni 127. So dia dah cecah juga 161. Seterusnya dia momentum ni baru naik ni. So mungkin potensi untuk naik lagi, Wallahualam. Tapi kalau tengok short term punya trend, dia berpotensi untuk pergi, kalau katakan masih kuat, at least ke level-level ni lah. Ini Evergreen, mungkin bergantung pada sentimen semasa jugalah. Waktu banjir itu mungkin orang nak tukar produk baru kayu, berkaitan dengan kayu, Evergreen. Okay, next NILEX. NILEX ni pun momentum kuat. Kalau tengok weekly momentum memang cantik lah. Dia rally, base drop sikit. Lepas tu dia buat base, rally, base, rally, base, rally. So kalau tengok latest Fibo, mungkin dia dah cecah 261 sebab tu dia ranging di situ. Tapi just monitor pullback lah sebab momentum AO weekly masih lagi okey. NILEX. Dan kata dia punya volume pun dah kurang berbanding pada ni. Cuma yang dia bull ni volume dia tak sekuat waktu dia naik bulan 9 tahun lepas lah. Adakah masih orang kat sini masih simpan lagi? Wallahualam. Tapi jaga trading plan lah kalau katakan kita nak tengok konten-konten ni. Last kali Ireka ni pun saya terlepas waktu kat sini. Cuma dia naik, cuma dia tak drastik lah naik. Kalau tengok overall dia basically agak cantik sebab dia break downtrend line. Dah break. So weekly pun masih kuat. Cuma dia kat sini mungkin ada divergence ataupun sekadar pullback lah sebab dia bila kita tarik Fibo daripada dasar sini, first candle kat sini, ni saya tarik candle mungkin candle daily. So ada level-level yang dia dah sampai lah.
Jadi sebab tu dia ada reaction dia apa? Dia reagence tu dia pecah sampai ke level 261. Lepas ni sama ada dia nak turun lagi ataupun dia cari kalau masa kuat dia cari next resistance lah 423 ni dekat RM1.08. So itu kot counter-counter ni sebab saya purely based on apa screener yang Cikgu Nas post dekat channel dia. Saya pun tak ada buat ni sebab tak sempat, mungkin sibuk sangat dengan kerja, jadi dengan market tak cantik saya kurangkanlah trade effect maslow sangat lah lately as of late. So cikgu ada apa-apa nak tambah ke ataupun kawan-kawan ada benda nak clarify ataupun ada yang saya tersilap terlepas pandang? Saya tak ada apa, mungkin rakan-rakan lain kalau ada nak tanya. Ada soalan ke lain? Boleh unmute, boleh tanya direct. Ada? Tak ada, cikgu dia dah jawab Nilex dengan Ncom tu. Ada soalan lain Kalau tak ada soalan lain kita berhenti ni. Tak ada Alright, terima kasih Encik Sulaiman untuk minggu ni. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.